Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak keluar. Sorry. Okay. Okay. Kalau ada tak jelas suara ke apa ke, tak nampak skrin ke, beritahu Okay, kalau saya tak perasan ni boleh type kat chat. Okay. Okay, katanya i'rab itu adalah taghyiru. Apa maksud taghyiru? Taghyiru maksudnya perubahan. Okay. Perubahan. Yang lebih tepatnya adalah mengubahkan. Taghyiru maksudnya mengubah. Tapi kita sini untuk kita lebih jelas ayat ni secara keseluruhan kita cakap maksud dia adalah taghyiru. Okey. Taghyiru awakhiril kalimi, mengubah ataupun perubahan awakhir. Apa maksud awakhir? Awakhir maksudnya akhir-akhir. Akhir-akhir. Apa maksud akhir-akhir? Akhir-akhir ni maksudnya sesuatu yang berada di hujung. Hujung apa? Hujung al-kalim. Apa maksud al-kalim? Al-kalim adalah jamak ataupun kata plural, kata ramai bagi perkataan kalimah. Kalimah maksudnya satu perkataan. Al-kalim maksudnya banyak perkataan. Okay? Jadi awakhirul kalim, apa maksud awakhirul kalim? Okay, contoh kita tengok sini. Ya. Okay, contoh kita ada beberapa kalimah. Ni satu kalimah, ni satu kalimah, ni kalimah, 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 dan kalimah. Okay. Jadi awakhirul kalim adalah huruf yang terakhir, huruf yang terakhir pada kalimah itu. Contohnya adamiyatun, huruf yang terakhir pada kalimah adamiyah adalah huruf ta al-marbutah. Huruf ra yang ada pada perkataan nazir, okey. Zalika huruf kaf, al-jim huruf mim, al-kha huruf hamzah. Okey. Jadi sini ni semua kita panggil sebagai akhir. Akhir Akhir apa? Akhir kalimah. Okey. Jadi kalau banyak ni kita panggil apa? Awakhiril kalim.
Okay, akhir-akhir bagi kalimah-kalimah. Okay. Jadi i'rab itu adalah mengubah ataupun perubahan yang ada pada akhir-akhir ni. Ha. Perubahan dari segi apa tu? Okay, nanti kita bincangkan. Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Likhtilaf maksudnya perubahan yang disebabkan, maksudnya disebabkan ikhtilafi. Maksud ikhtilafi berbezanya al-awamil, faktor-faktor. Faktor-faktor. Dan kalau setengah guru dia tak terjemahkan kepada faktor, tapi dia sebagai amil. Okay? Amil. Kerana awamil adalah jamak bagi amil. Okay. Ad-dakhilah 'alaiha, yang masuk ke atasnya. Ke atas apa? Ke atas al-kalim tadi. Okay. Okay, maksudnya apa? Contoh kita tengok kita buat ayat. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Maghartu bi Zaidin. Ja'a maksudnya dia datang. Okey. Ja'a maksudnya dia datang. Okay. Ja'a ni apa? Ja'a adalah fi'alun madin. Dia adalah fi'al. Fi'al apa? Fi'al madhi. Okey. Ja'a adalah fi'al madhi. Kemudian kita akan belajar fi'al ni dari segi masa terbahagi kepada 3 jenis pembahagian. Okey. Madhi, mudhari' dan juga amar. Dari segi masa. Tapi dia ada satu lagi pembahagian dari segi kita panggil ketransitifan ataupun dari segi dia ini mempunyai objek atau tak? Mempunyai objek. Atau tidak. Apa maksud mempunyai objek atau tidak? Objek ni apa? Objek ni adalah suatu perkara yang terkena perbuatan, yang dikenakan perbuatan. Terbahagi kepada dua. Fi'al itu menurut ataupun dari aspek ini terbahagi kepada dua. Satu kita panggil sebagai lazim. Yang kedua kita panggil sebagai muta'addin. Okay. Muta'addin. Apa maksud lazim? Apa maksud fi'al itu adalah fi'al lazim? Maksudnya fi'al itu tidak perlu kepada maf'ulun bih. Apa maksud maf'ulun bih? Objek. Contohnya saya bagi tadi Ja'a Zaidun. Zaid datang. Adakah dalam ayat ni perlu kita datangkan objek bagi perkataan Ja'a ni? Datang ni? Tak perlu. Okay. Kita tengok beza dengan muta'addi. Contohnya daraba. Daraba Zaidun. Okay. Dari perkataan daraba, maksudnya apa maksud daraba? Maksudnya memukul. Okay. Memukul. Perbuatan memukul ni dia perlu kepada objek yang terkena ataupun dikenakan pukulan tu. Maksudnya bila kita cakap Zaid memukul, ada ruang untuk kita bagi tahu dia itu pukul apa. Dia pukul binatang ke, dia pukul orang ke, dia pukul pelajar ke,
dia pukul penjenayah ke dan sebagainya. Jadi contoh kita katakan daraba Zaidun baqaran. Zaid memukul seekor lembu, okey. Seekor lembu betina contohnya. Daraba Zaidun baqaran. Jadi bila kita jumpa suatu fi'il, kita kena tahu, satu kita kena tahu adakah dia fi'il madhi, adakah dia fi'il mudhari', adakah dia fi'il amr. Itu satu. Yang kedua kita kena tahu adakah dia fi'il lazim ataupun muta'addi. Okey. Okey, sini saya boleh test kot, saya panggil lah untuk jadikan sesi ini lebih interaktif. Saya panggil lah. Okey, Mutawif Amirul. Ada ke? Okey. Soalan dia perkataan qama. Cuba bagi tahu apa jenisnya dari segi masa dan apa jenisnya dari segi objek dia tadi. Koma Ustaz. Ya. Koma ni dia fi'il madhi, maksudnya dia dah telah berlaku. Maksudnya dia telah berdiri, koma telah berdiri dari segi masa. Okey. Kalau dari segi objek pula, koma dia maksudnya ni pembahagian dia kat sini. Pilih. Dia lazim. Lazim. Kenapa? Sebab koma tu dia dah menunjukkan dah maksudnya macam dah connect. Dah sempurna lah macam tu kan. Okey. Contoh koma Zaid, telah berdiri Zaid. Okey. Maksudnya dia tak perlu kepada objek. Maksudnya kita tak boleh katakan objek bagi perkataan berdiri itu. Maksudnya berdiri, persoalan yang timbul adalah siapa yang berdiri itu. Siapa yang melakukan perbuatan berdiri itu. Tidak timbul lagi persoalan siapa yang dilakukan perkataan berdiri itu. Tak ada. Okay? Bila kita menjawab satu persoalan iaitu siapa yang melakukan, tidak ada lagi persoalan apa yang dilakukan. Tak ada lagi. Tapi kalau saya kata aqama, apa maksud aqama? Aqama maksudnya mendirikan. Okay? Mendirikan. Bila kita kata mendirikan, ni ilmu saraf Jadi kita tambah satu huruf, dia akan memberi makna yang berbeza sikit. Okay? Qama maksudnya berdiri, tapi aqama maksudnya mendirikan. Mendirikan ni adalah fa'al madhi dari segi masa. Dari segi objek dia adalah saya boleh jawab. Adakah dia lazim ataupun muta'addin? Okey, kalau tak ada yang ni, saya panggil No Syakirin. No Syakirin, okey. Aqama maksudnya mendirikan. Adakah dia ni fi'il lazim ataupun muta'addi? Ada ke? No Syakirin. Okey, tak ada. Habiyatul Adawiyah. Ada ke? Tak ada. Tak ada juga. Rabiatul Adawiyah.
Okey. Saya harap yang saya panggil ni tak jawab, dia memang tak adil lah, bukannya tak faham Okey, siapa lagi jawapan ni sama dua-dua je, lazim ataupun muta'addin. Cuma saya nak tahu apa sebab dia. Okey, siapa boleh jawab? Saya tak. Okey, sila. Dia koma ni dia mutaati Ustaz. Muta'addin. Okey, kenapa? Sebab koma mendirikan. So dia kena perlukan objek. So mendirikan siapa? Okey. Soalan yang simple dan juga jawapan juga sangat-sangat simple sebenarnya. Okey, aqama Zaidun baitan, contohnya aqama Zaidun baitan. Telah mendirikan, okey, ni terjemahan mengikut suatu ayat ni. Aqama Zaidun, telah mendirikan oleh Zaid, maksudnya Zaid yang mendirikan apa? Mendirikan rumah. Jadi sebenarnya bila saya sebut perkataan aqama, mendirikan ni, dia timbul dua persoalan. Satu persoalan yang wajib. Ni penting Setiap kali suatu fa'al itu diungkapkan, mesti timbul suatu persoalan yang mesti dijawab, iaitu siapa yang melakukannya ataupun apa yang melakukan perbuatan itu. Dan aqama ni bukan sahaja dia menimbulkan persoalan siapa yang melakukan perbuatan tu, tetapi juga apa ataupun siapa yang terkena ataupun dikenakan perbuatan itu. Maksudnya yang melakukan perbuatan mendirikan ini adalah Zaid. Okay. Dan yang didirikan ataupun yang dikenakan perbuatan mendirikan ini adalah rumah, contohnya baitan. Okay. Jadi kita tengok sebenarnya ada aturan. Kalau kita perasan perkataan yang menjadi fa'il atau apa maksud fa'il? Pelaku yang melakukan perbuatan tu, saya tulis baris depan Zaidun. Manakala objek, perkara yang dilakukan perbuatan tu, saya tulis baris atas. Okey. Jadi ini salah satu aturan yang ada dalam bahasa Arab. Sekiranya perbuatan itu melakukan perbuatan itu, jika perkataan itu melakukan perbuatan itu, maka perkataan itu diberikan baris hadapan pada huruf terakhir. Manakala jikalau perkataan itu menjadi objek di dalam ayat itu, maka diberikan baris atas bagi huruf terakhir pada kalimah itu. Okey. Jadi yang kita nak faham sini adalah fa'il itu, satu dari segi masa, ada tiga, dari segi dia ini mempunyai objek atau tak, ada dua. Okey. Jadi bila saya sebut ja'a, terus kita kena faham terus kita kena dia awal-awal kalau kita belajar bahasa Arab ni, kita kena tanya beberapa soalan. Masa kita jumpa satu perkataan, kita kena tanya beberapa soalan. Okey, ja'a ni apa? Dia adalah sebuah kalimah. Okey, kalimah terbagi kepada tiga, isim, fa'il, huruf. Okey, mana? Adakah dia isim, fa'il atau huruf? Okey, dia adalah fa'il. Fa'il ni ada madhi, mudhari', amal. Okey, yang mana? Madhi. Okey, lazim ke muta'addi? Lazim contohnya. Jadi soalan-soalan ni dia akan sebenarnya awal-awal kita belajar bahasa Arab memang kita step by step. Tapi bila dah lama, selepas melepasi beberapa latihan-latihan yang banyak, dia akan automatik terus ja'a proses tu tak wujud dah, tapi kita terus dapat maklumat. Maksudnya ja'a ni lah madhi dan juga lazim. Okey. Jadi bila sebut ja'a, kita tahu dia ini fi'il lazim, maka dia hanya ada satu persoalan yang timbul, iaitu apa?
siapa ataupun apa yang melakukan perbuatan itu. Okay. Ja'a ni fi'il, fi'il ni perbuatan lah. Okay. Perbuatan ini mesti dijawab, iaitu siapa yang melakukan. Jadi bila kita datangkan satu perkataan selepas daripada fa'il lazim ini, maka perkataan itu akan menjadi pelaku kepada perbuatan itu. Ja'a Zaidun. Jadi Zaidun adalah pelaku bagi perbuatan ja'a. Okey, ja'a Zaidun. Okey. Ra'aitu, apa maksud ra'aitu? Siapa tahu maksud ra'aitu? Siapa tahu maksud ra'aitu? Saya melihat. Okey, sebelum tu lah, sebelum tu. Ada siapa-siapa yang tak faham lazim dan muta'addi. Sebab saya panggil beberapa orang pelajar perempuan tadi, ramai yang tak jawab. Jadi saya memang sama ada malu ke, tak fokus ke, tak boleh nak cakap ke, ataupun tak faham. Semua jelas Syukri, okey. Yang lain okey ke? Saya rasa Ustaz mungkin dia orang tak faham contoh dalam bahasa Arab macam Ustaz bagi maksud. Aqamah tu tadi dia orang tak faham apa maksud dia. Mungkin saya rasa. Okey. Boleh Ustaz? Saya bagi beberapa contoh dalam bahasa Melayu lah. Okey. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, kalau dalam bahasa Melayu sebenarnya kita pun ada juga Kita panggil dia sebagai transitif dan tidak transitif. Tapi tak apalah, ni istilah Okey. Senang cerita, fa'il lazim dia tidak ada objek. Fa'il itu, perbuatan tu, kata kerja itu tidak perlu kepada objek. Contohnya berdiri. Berdiri, cukup kita jawab siapa yang berdiri tu. Zaid berdiri, dah cukup. Contohnya tidur. Siapa tidur? Zaid tidur, Muhammad tidur. Terus dah. Tak perlu kita tanya, siapa yang ditidurkan? Siapa yang didirikan? Siapa yang didatangkan? Tak ada. Kata datang. Siapa yang didatangkan? Tak perlu, tak ada persoalan tu. Bila disebut perkataan datang. Tapi kalau disebut perkataan pukul ataupun bawa, dia membawa. Macam tak lengkap ayat tu. Dia membawa. Membawa apa? Membawa buku. Membawa beg contohnya. Jadi perkataan membawa tu, perkataan itu sendiri adalah kita panggil dalam bahasa Arab ni muta'addin, transitif. Dia perlu kepada objek. Dia perlu kepada sesuatu perkara yang terkena perbuatan tu. Maksud terkena ni maksudnya dia perbuatan itu berlaku ke atas dia. Bukannya benda tu buat. Contoh. Cikgu menunggang kuda. Cikgu menunggang kuda. Jadi kuda ini telah berlaku ke atasnya perbuatan menunggang. Itu maksudnya terkena perbuatan. Maksudnya bukan kuda yang menunggang. Kuda tak menunggang. Tapi kuda ditunggang. Jadi kita tahu bahawa perkataan menunggang adalah muta'addi. Okey. Tapi kalau perkataan itu tidak menimbulkan satu persoalan, siapa yang terkena, contohnya datang, tidur, berdiri, apa lagi, menulis contohnya. Tapi menulis pun boleh kita kadang-kadang kita boleh bagi tahu apa yang ditulis. Tapi kalau kita tak bagi tahu tak apa, berjalan, berlari. Biasanya dia ni tips sajalah. Fa'il yang lazim ni adalah fa'il yang dilakukan dengan keseluruhan badan kita. Keseluruhan badan. Bukannya sebahagian. Contohnya tidur, datang, semua tadilah. Kalau macam mengetuk, kita guna tangannya kan. Menanduk bola. Menanduk kita guna kepala. Tanduk apa? Tanduk bola contohnya. Jadi itu antara contoh lah, antara contoh
fi'il ataupun perbuatan-perbuatan yang lazim dan juga muta'addi. Ini sangat-sangat penting okay. Jadi ra'aitu, siapa tahu maksud ra'aitu? Mudah je ni. Aku telah melihat. Aku telah melihat. Jadi sebenarnya Syukri ni bila dia terjemahkan ra'aitu, dia telah memberitahu beberapa perkara ataupun 3 perkara. Iaitu apa? Satu, dia beritahu maksud kataan ra'a itu iaitu melihat. Kemudian dia beritahu bila berlaku perbuatan melihat ni, iaitu telah melihat dia kira. Maksudnya perkataan ni telah maksudnya perbuatan ini telah berlaku. Kena dikata aku telah melihat. Dia telah menjawab siapa yang melakukan perbuatan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk binaan ra'aitu ni. Sebenarnya ra'aitu asalnya ra'a. Ra'a. Ra hamzah alif maksurah. Kemudiannya huwa ra'a, huma ra'a, hum ra'u, hiya ra'at. Sampailah anta ra'aita. Anta ra'aita. Jadi perkataan ta ini ataupun ra'aitu sorry, ana ra'aitu tadi contoh atas. Ana ra'aitu. Okay. Jadi perkataan tu ini telah pun menjawab persoalan apa? Persoalan siapa yang melakukan perbuatan melihat tu? Iaitu saya. Yang bercakap, mutakallim, yang sebut perkataan ra'aitu tu. Kita dengar ada seorang ni disebut ra'aitu. Maksudnya dialah yang melihat tu. Orang yang bercakap. Okay. Ra'aitu. Dia melihat apa? Ada satu lagi persoalan yang tidak dijawab. Maka kita kata contohnya ra'aitu Zaidan. Kita datangkan perkataan Zaid untuk menjawab persoalan yang kedua. Ya, apa persoalan yang kedua? Apa? Siapa yang terkena perbuatan itu? Jadi kedudukan sebenarnya ataupun kita panggil kedudukan Zaidun di dalam ayat pertama berbeza dengan perkataan Zaid yang ada pada ayat yang kedua. Zaid pada ayat yang pertama dia menjawab persoalan siapa yang melakukan. Manakala Zaid pada ayat yang kedua, ini ayat pertama kan, ini ayat kedua, Zaid ni dia menjawab persoalan. Ni Zaid yang pada ayat kedua dia menjawab persoalan siapa yang terkena perbuatan. Okey. Okey, itu satu. Okey. Satu lagi ni maratu ni maksudnya saya melintasi. Okey. Ni kalau nak bahas panjang sikit tapi saya ringkaskan, maksudnya saya melintasi. Dia antara fi'il yang perlu digabungkan dengan huruf. Ni huruf ba. Al-ba. Huruf ba. Marartu bi. Dia setengah-setengah perkataan ni dia mesti ada gabungan dengan huruf. Contohnya nazara ila, melihat ke. Dia kadang bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Kita panggil dia frasa. Frasa dia ada beza. Ada beza contohnya. Tak ingat contoh daripada bahasa Inggeris, tapi tak apalah. Maksudnya perkataan ni saya nak tekankan kat sini, perkataan ni dia perlu ada, dia mesti ada huruf yang datang selepas dia. Marartu bi. Okay. Jadi perkataan ini terletak pada terletak selepas pada huruf jar. Okey. Terletak pada selepas huruf jar. Okey. Marartu bi Zaidin. Okey. Tengok saya nak fokus ini. Saya tulis balik lah sekejap Saya tulis balik, cari ruang kosong sikit. Ni kalau belajar ni dia patutnya penuh lah topik kita ni, penuh ni. Sekejap Ra'a Zaidun
Ra'aitu Zaidan marartu bi Zaid. Oh, saya menulis ni ada bunyi tuk. Ya, tak apa. Malam ni ada masalah teknikal ke, InsyaAllah lepas ni tak berulang. Okay. Okay. Perhatikan perkataan Zaid. Dalam ayat pertama, Ja'a Zaidun. Dalam ayat kedua, Ja'a Zaidan. Dalam ayat yang ketiga, Ja'a Zaidin. Ni tiga ni yang kita tengok sekarang ni apa ni kita panggil? Apa fenomena yang sedang berlaku ni? Saya jawab katanya saya jawab, iaitu fenomena perubahan ataupun mengubah keadaan akhir-akhir bagi kalimah-kalimah. Kenapa dia berubah? Kerana berbeza. Kerana berbeza faktor. Amil. Apa maksud amil tadi? Faktor. Saya tulis faktor lah. Berbeza faktor. Berubah. Apa maksud berubah? Yang ayat pertama maksudnya Zaidun baca Zaidun. Ayat yang kedua baca Zaidan. Ayat yang ketiga baca Zaidin. Sedangkan ketiga-tiga ni Zaid. Kataan Zaid, kataan yang sama. Tapi kenapa ayat pertama baca Zaidun, ayat yang kedua baca Zaidan, ayat yang ketiga baca Zaidin? Kenapa berubah? Kerana ada faktor yang menyebabkan ia berubah. Faktor-faktor ni lah. Satu contoh, dalam ayat pertama faktornya adalah faktor perkataan ja'a ini. Kenapa dengan ja'a ni? Ja'a ini adalah fa'alun lazimun. Fa'al lazim dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada fa'il sahaja. Sahaja, ni penting. Fa'il sahaja. Jadi bila kita datangkan perkataan selepas ja'a, maka perkataan itu akan jadi fa'il kepada ja'a ini. Okay. Maka kita kata Zaid ini adalah fa'il. Okay. Sampai situ dulu. Kemudian pula ra'aitu, amil yang menyebabkan dia ini berbaris atas adalah ra'aitu. Zaidan ni. Amil yang menyebabkan dia itu berbaris atas adalah ra'aitu. Kenapa dengan ra'aitu? Kerana ra'aitu adalah, saya tulis bawah ni, ra'aitu ni adalah fi'alun lazimun. Betul ke? Salah. Ra'aitu ni melihat. Melihat ni fi'al muta'addin. Muta'addin. Fi'alun muta'addin. Bila fi'al muta'addin, maka dia perlu kepada apa? Satu fa'il dan juga maf'ulun bihi. Apa maksud maf'ulun bihi? Objek lah. Okay. Fa'il ni sudah ada. Apa fa'ilnya? Ana. Mana ana? Tak ada ana dalam ayat ni. Kita tahu ana ni melalui tu ni. Perkataan huruf tu ni. Ra'aitu. Maksudnya saya telah melihat. Jadi perbuatan atau pelaku dalam ayat ini adalah saya. Ana. Ataupun boleh juga kita nak kata fa'il adalah tu. Macam pelik kan? Fa'il dia adalah tu, tapi sebenarnya tu ni sama dengan ana sama dengan tu. Maksud dia saya. Yang kedua, maf'ul bih. Tak terjawab lagi. Jadi bila kita datangkan perkataan Zaidan dalam ayat ini,
Zaidan ini menjawab persoalan siapa yang terkena, maka jadilah Zaidan ini berada pada tempat maf'ulun bihi. Okey. Zaidan. Kemudian Zaidin, ni rekah saja kerana dia selepas daripada huruf ba, jadi huruf ba ni lah penyebab. Bukan maratu. Maratu ni tak ada kaitan. Yang menyebabkan dia ini berbaris bawah adalah huruf ba ini. Kerana huruf ba adalah huruf ja dan setiap perkataan yang selepas huruf ja dia mesti berbaris bawah. Okey. Jadi kita tahu ada perubahan satu. Perubahan itu berlaku pada akhir-akhir kalimah iaitu pada huruf dal. Bagi perkataan Zaid, Zaid ada 3 huruf, Zai, Ya, Dal. Jadi dal ni huruf terakhir. Okey? Dan perubahan itu ada pada huruf dal itu. Daripada baris depan, baris atas, baris bawah. Kenapa? Kenapa dia berubah? Kerana amel pun berubah. Dalam ayat pertama, amel dia hanya perlukan fa'il. Dalam yang ayat yang kedua, dia perlukan maf'ulun bih. Kemudian fa'il dah ada, perlukan maf'ulun bih je. Ayat yang ketiga, ada huruf jar. Persoalan ni kenapa? Kenapa bila Zaid dalam ayat yang pertama, kita tahu dia tu jadi fa'il, kita bariskan baris hadapan. Macam mana kita tahu dia tu baris hadapan bukan baris lain? Ra'aitu Zaidan dalam ayat kedua, dia jadi maf'ulun bih. Okey, disebabkan ada ra'aitu perlukan fa'il maf'ulun bih. Jadi Zaidan ni jadi maf'ulun bih. Tapi kenapa maf'ulun bih baris atas? Okey. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab ni ataupun dalam nahwu ni kita ada beberapa perkara yang kita perlu tengok. Satu, kita panggil dia sebagai mauqi'un. Mauqi'. Apa maksud mauqi'? Mauqi' ni maksud literalnya adalah tempat jatuh. Tempat jatuh. Tempat terletaknya. Senang kita cakap posisi ataupun kedudukan. Mauqi'. Okey, mauqi'un. Yang kedua kita panggil hukum. Hukmun. Yang ketiga kita panggil alamatun. Hukum ni apa? Hukum lah. Alamatun. Alamat ni adalah maksudnya tanda. Tanda. Hukum. Nanti kita bahas lagi apa maksud hukum. Satu lagi posisi ataupun kedudukan. Jadi dalam bahasa Arab ni dia ada banyak kedudukan. Dia ada dalam dia 7 11 3 7 tambah 11 tambah 3 berapa? 14 21. Ada 21 kedudukan. Apa maksud kedudukan ni? Maksudnya dalam ayat dalam bahasa Arab ni, contoh ada ayat panjang dalam bahasa Arab ni, ayat setiap perkataan itu, contoh dia duduk depan, ada nama kedudukan dia. Dia duduk belakang, ada kedudukan dia. Dia duduk tengah, ada kedudukan dia. Jadi setiap kedudukan tu ada nama dan ada hukum masing-masing. Okay. Ada nama dan hukum masing-masing. Contohnya daripada 21 ni lah yang kita dah dengar dan mungkin kamu semua dah belajar lah sebenarnya dalam kat sekolah adalah contohnya fa'il. Ni contoh-contoh daripada 21 ni fa'il. Yang kita dengar lagi apa? Maf'ulun bih tadi. Maf'ulun bihi. Yang kita tak dengar lagi dalam pelajaran kita ni adalah naibul fa'il. Kemudian al-mubtada. La ilaha illallah. Al-mubtada. Kemudian khabar.
Dan seterusnya lah ya, okey. Ada sini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yang ni ada 11, maf'ulun bi, maf'ul ajli, maf'ul lahu dan sebagainya, mustasna sampai 11. Kemudian ada 3 lagi. Contohnya mudhafun ilaihi. Kalau perasan saya bahagikan 21 ni kepada 3. Kerana apa? Kenapa saya bagikan kepada 3? Okay, sebab nanti kita akan belajar hukum. Hukum. Hukum ni semuanya ada 4 sebenarnya. Okay? Hukum ada 4. Raf'un, nasbun, jarrun dan juga jazmun. Jazmun kita tunggu dulu. Kita tangguhkan dulu. Okey, ada 3. Raf'un, nasbun, jarrun. Jadi setiap yang ada di sebelah ni, saya tulis sebelah ni, dia ada hukum raf'un. Dia mesti raf'un. Jadi setiap kedudukan dia ada hukum sendiri. Maksudnya kalau dia fa'il, dia adalah raf'un. Hukum dia adalah raf'un. Kalau naib fa'il, dia adalah raf'un. Hukum dia adalah raf'un. Kalau mubtada, hukum dia adalah raf'un. Dia tak boleh nasbun. Tak boleh. Okay, nanti kita akan belajar apa tujuh ni. Okay. Poin saya kat sini adalah nak cakap fa'il dia ada hukum sendiri iaitu raf'un dan dia takkan ambil hukum lain selain daripada raf'un iaitu nasbun ke jarrul ke tak. Dia hanya ambil hukum raf'un. Bila dia ada hukum raf'un, fa'il dia bila hukum dia adalah hukum raf'un, maka setiap perkataan yang menjadi fa'il kita panggil dia sebagai marfu'un. Jadi contohnya kita kat sini tengok ja'a. Ja'a Zaidun. Zaidun ni adalah perkataan yang menjadi pelaku bagi ja'a. Kat sini kita dah tahulah. Kita skip the process. Sebenarnya kita kena belajarlah apa itu fa'il, macam mana kita nak kenal fa'il dan sebagainya, tapi kita skip dulu. Okey. Kita tahu dah dia itu fa'il. Saya bagi tahu. Okey, dia Zaidun ni adalah fa'il. Jadi fa'il dia ada hukum dia. Apa hukum dia? Raf'un. Maka bila fa'il ni kita dah tahu dah dari awal, kita dah hafal dah bahawasanya dia ni mempunyai hukum yang dinamakan sebagai raf'un, maka perkataan Zaidun yang menjadi fa'il itu kita panggil dengan marfu'un. Tak maaf, tak ada ruang sangat nak tulis. Saya boleh je buka kertas lain tapi dia jadi lagi sikit. Okay, nak buka kertas lain tak apa. Untuk malam ni kita tulis kat sini dulu. Okay. Dan ni topik antara topik paling penting. Paling penting. Ini sebagai asas. Yang lepas-lepas ni tu cuma nak senaraikan maklumat saja. Tapi yang sekarang ni, topik malam ni, kita nak betul-betul faham apa konsep dia. Okay. Jadi bila kita dah tahu Zaidun ini adalah fa'il dan fa'il itu mempunyai hukum marfu', hukum rafa', maka Zaidun itu kita panggil dia sebagai marfu'. Nanti kita akan belajar lagi iaitu setiap daripada hukum-hukum ni iaitu raf'un, nasbun, jarrun, dia ada alamat. Setiap hukum ni dia ada alamat tertentu yang kita jadikan dia itu sebagai tanda bahawa dia itu adalah hukum yang tertentu. Kita nak macam mana kita nak tahu dia ni rafa'? Tengok tanda ni. Jadi antara yang saya telah sebutkan iaitu raf'un ni salah satu tanda yang utama dia adalah perkataan baris depan, dhammah. Jadi sebab itulah Zaidun ini saya baca dengan Zaidun, baris depan. Apa proses dia?
Kenapa bila saya tulis ja'a Zaidun, saya tulis Zaidun? Apa proses yang saya telah lalui semasa saya tulis ayat ni? Saya nak cerita apa? My apa? Thinking process Apa proses saya berfikir ketika saya tulis ja'a Zaidun? Iaitu ja'a adalah fa'alun madin, fa'alun lazim yang perlu kepada fa'il. Maka saya datangkan Zaid untuk jadi fa'il bagi ja'a, dan saya tahu fa'il ini hukum dia raf'un, maka saya tahu Zaid ini adalah marfu'un. Okey, marfu'un, setiap perkara yang marfu'un ada tanda-tanda dia. Salah satunya yang utama adalah baris hadapan, maka saya baris hadapankan perkataan Zaid. Okey, jelas tak? Jelas tak? Ada siapa yang tak boleh nak follow ke? Ada tertinggal sikit ke? Tak faham ke? Perlukan penjelasan lebih? Boleh bagi tahu je. Semua faham ke? Faham Ustaz. Yang lain macam mana? Boleh nak tulis kat chat pun boleh. Faham tak? Okey, kurang jelas. Kurang jelas kat mana? Ada siapa-siapa lagi yang tak faham? Kurang jelas ke apa, biasa. Cuma saya nak tahulah kat mana. Tak jelas. Bahagian hukum, okey. Bahagian hukum Kalau boleh saya nak kalau boleh lah, cuba bagi tahu. Kalau boleh buka mic, bagi tahu apa yang tak faham ataupun apa yang awak faham sekarang ni. Apa boleh. Okay, bahagian hukum tu tak faham kat mana? Bahagian hukum, tapi hukum tu tak faham apa? Kita tak kisah, bagi je hukum. Okay? Okay, saya tunggu soalan yang lebih spesifik kalau ada. Okay, tak ada Sorry. Okay. Okay, bahagian hukum Sekejap. Okay. Bahagian hukum. Okay, kalau awak baca kitab Arab ini antara sebab kita belajar bahasa Arab ni, sebenarnya kita nak belajar, kita nak baca kitab-kitab Arab. Okay, ataupun kitab ni. Ini adalah mana ni? Okay. Kita nak baca kitab Arab. Okay. Yang paling penting sebenarnya adalah kita nak faham makna sebenarnya. Kita nak faham makna apa daripada teks Arab yang kita baca tu. Paling penting kita nak faham apa maksud yang ingin disampaikan. Apa maksud ayat ni? Apa maksud dia? Apa makna yang ingin disampaikan? Contohnya, nahmaduka khashi'ina ya dzal uzmati wal kibriyai. Okay, ni tak ada baris ni. Ada satu je, ada dua je baris. Ni dan ni. Tapi saya boleh baca. Nahmaduka khashi'ina
ya zal uzmati wal kibriyai. Macam mana saya tahu nak baca ni? Satu, saya tengok perkataan-perkataan ni, saya bahagikan per perkataan. Maksudnya nahmadu satu perkataan, ka satu perkataan, khashi'i satu perkataan, ya satu perkataan, za satu perkataan, uzmah satu perkataan, kibriya satu perkataan. Okey. Kemudian saya boleh sebut nahmaduka, saya sebut nahmadu. Nahma. Macam mana saya tahu perkataan nahma ni? Dia kena sebut nahma, tak boleh nahama, tak boleh nahmu, tak boleh nahmi. Saya tahu macam mana nahma. Dua cara saya tahu nahma ni. Ilmu sharaf dan juga kamus. Kerana saya biasa tengok kamus, saya tahu nak baca dia, nak baca perkataan ni adalah nahmadu. Tapi do ni kalau dia tak bagi tahu, dia tak tulis bagi depan ni, saya boleh baca nahmadu. Tapi macam mana saya tahu dal ni baris depan nahmadu? Satu cara, iaitu ilmu nahwu yang kita tengah belajar, an-nahwu. Okey. Maksudnya ilmu sharaf diperlukan untuk kita tahu apa baris-baris pada suatu perkataan sebelum huruf yang terakhir. Okay. Contoh, uzmati. Ada berapa huruf? Ni huruf asal dia ada 1, 2, 3, 4. Huruf terakhir kita tahu melalui ilmu nahwu. Sebelum huruf terakhir ni kita tahu dengan ilmu sharaf ataupun kamus. Okey, tak apa. Yang ilmu sharaf, kamus tu tak apa. Sekarang huruf yang terakhir ni, saya macam mana saya boleh baca bagi bawah? Kenapa tiba-tiba saya baca bagi bawah? Ilmu nahwu. Okay. Dan kenapa saya kena ikut semua ni? Saya kena ikut dia ni baris bawah. Okey, kita yang ni baris depan, yang ni baris atas. Kenapa? Kerana bila saya sebut, saya baca perkataan ni menggunakan baris yang betul, menggunakan alamat. Alamat tadi kita belajar tadi. Mana tadi? Okey. Ni alamat ni ada mauqi' hukum alamat. Okey. Menggunakan alamat yang betul, yang bertepatan dengan ilmu nahwu, maka dia akan menyampaikan saya kepada hukum dia. Apa hukum bagi perkataan ni? Mula-mula saya tahu alamat dulu. Contohnya saya baca baris bawah. Baris bawah ni telah memberitahu saya, ataupun sekurang-kurangnya baris bawah ni menandakan saya tahu bahawa perkataan ni adalah jar ataupun majrur, hukum dia. Okey, majrur. Bila saya tahu dia dijar, dalam masa yang sama saya telah hafal. Saya telah hafal mauqi' ataupun posisi-posisi, kedudukan-kedudukan yang hukum dia hanya jar sahaja. Ada 3 mudhafun ilaihi, mudhafun ilaih, majrur bil harf, majrur bil harf dengan sebab ada huruf jar sebelum dia. Okey, bil harfi, huruf jar. Yang ketiga tawabi'. Tawabi' ni tak apa, kita tak belajar lagi. Okey. Sekarang ni bila saya tahu dia, bila saya baca baris bawah, maksudnya saya tahu bahawasanya perkataan ini jar. Betul tak? Kalau saya boleh baca dengan saya baca, contohlah saya baca zal uzmati, baca baris bawah, maksudnya saya tahu perkataan ni perkataan yang majrur. Kenapa saya tahu perkataan ni perkataan majrur bila saya baca baris bawah? Kerana baris bawah adalah alamat bagi jar ataupun alamat bagi perkataan yang majrur. Sekarang ni perkataan yang majrur sama ada dia mempunyai mauqi' dia adalah mudhafun ilaih ataupun majrur bil harf ataupun
tawabi'. Sama ada 3. Bila saya dah faham apa konsep mudhafun ilaih ni, saya kata uzmati ni dia adalah mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Dia sebenarnya kita nak sampai kepada ni. Daripada alamat kepada hukum kepada mauqi'. Kenapa kita nak tahu mauqi' ni? Kerana mauqi' ni lah yang menjelaskan makna ayat ni. Okay? Bila kita tahu ni adalah mudhafun ilaih, maksudnya uzmah ini adalah perkara yang dimiliki oleh perkataan sebelumnya. Jadi daripada tanda, okay, apa Ni satu sudut saya nak beritahu Daripada tanda tu kita tahu hukum, alamat, daripada alamat kita tahu hukum, kita tahu mauqi'. Okey, tu saya. Sekarang ni lah, saya sekarang ni. Tapi saya, bila saya nak belajar bahasa Arab ni, saya kena tahu, okey. Atau bila saya nak baca bahasa Arab ni, sebenarnya saya kena tahu dia ini mauqi' dia apa. Itu dulu. Dengan konsep-konsep yang kita akan belajar nantilah. Contoh yang paling senang, fa'il. Apa konsep fa'il? Konsep fa'il adalah mana-mana perkataan yang terletak. Ingat mauqi' itu apa tadi? Tempat letak kan? Tempat letak, mauqi'. Waqa'a maksudnya jatuh. Tempat jatuh. Tempat jatuh ni maksudnya tempat terletaknya suatu perkara itulah. Okay, mauqi'. Jadi fa'il adalah mana-mana perkataan yang terletak selepas fa'il yang memerlukan fa'il. Apa fa'il yang memerlukan fa'il? Mana-mana fa'il yang lazim dan muta'addi. Dua-dua. Fa'il lazim, fa'il muta'addi, dua-dua diperlukan fa'il. Itu tak? Cuma fa'il muta'addi dia perlu fa'il dan juga maf'ulun bih. Pelaku dia perlu pelaku dan juga objek. Okay. Jadi kita faham apa itu konsep fa'il. Fa'il adalah perkataan yang menjadi pelaku bagi perbuatan yang terletak selepas perkataan yang lazim ataupun muta'addi. Okey, contoh tadi sama ada ja'a Zaidun ataupun ra'aitu. Ja'a Zaidun tadi. Ja'a Zaidun kan. Contoh yang kedua saya buat ra'aitu. Jadi dalam ayat ni Zaidun ni adalah fa'il. Dalam ayat kedua ni dalam ayat kedua ni tu ni adalah fa'il. Kerana kita faham konsep fa'il, kita tahu siapa yang menjadi fa'il. Perkataan mana yang menjadi fa'il. Jadi perkataan yang menjadi fa'il, jadi fa'il apa maksud jadi fa'il ni? Maksudnya mauqi' dia, posisi dia dalam ayat ni, kedudukan dia dalam ayat ni adalah fa'il. Kemudian saya dah tahu fa'il ini, setiap apa yang menjadi fa'il, dia mesti marfu'. Apa maksud marfu'? Maksud marfu' adalah perkataan yang ada hukum rafu'. Hukum tu kita panggil raf'un. Raf'un. Senang cerita rafu'. Perkataan yang ada yang terkena hukum ataupun ada hukum rafu' ni kita panggil marfu'. Jadi ja'a Zaidun, ja'a Zaidun ni fa'il kan? Fa'il ni kita tahu dia hukumnya adalah rafu'. Jadi kita fikir apa otak kita, maka kita kata Zaidun ini marfu'. Apa fa'il hukum dia rafu'. Jadi persoalan kenapa dia rafu', kenapa dia tak nasab? Itu saya tak boleh nak jawab lah sekarang. Okay. Tapi yang pasti fa'il dia mesti rafu'. Dia tak nasab, tak jar, tak jazam. Dia rafu' aja. Jadi mana-mana perkataan yang menjadi fa'il kita panggil dia marfu'. Nampak ada perkataan, ada keserupaan rafu', marfu'. Bila saya tahu dia ni marfu', nanti kita akan belajar hukum rafa' ada 4 alamat. Ada 4. 1, baris depan. Ataupun kita panggil dhammah.
dhammatun. Yang kedua, huruf waw. Yang ketiga, huruf alif. Yang keempat, huruf nun. Jadi yang utama, saya sebut tadi yang utama baris depan. Jadi setiap perkataan yang mempunyai hukum rafa' ataupun setiap perkataan yang marfu', maka kita bagikan alamat rafa' dia. Ini kita panggil alamat rafa' ni, alamat bagi rafa'. Jadi setiap perkataan yang menjadi marfu', maka kita bagi alamat rafa' dia. Sekarang ni macam mana saya boleh bagi dhammah? Kenapa saya tak bagi huruf waw ni, huruf alif ni, huruf nun ni? Nanti kita akan belajar sebab-sebab dia. Kita pilih dhammah, bukannya waw, bukan alif, bukan nun. Jadi itu alamat, hukum dan mauqi'. Jelas ke Siti Maryam dan Umi Musa? Jelas ke tak? Dan lain-lain lah. Kalau saya perlu ulang, saya ulang. Okey, Siti Maryam, okey. Umi Musa. Dan yang lain-lain jelas, kalau jelas bagi tahu jelas. Okey, jadi ini saya bagi penerangan yang daripada aspek-aspek yang berbeza lah supaya mungkin awak tak faham cara yang saya terang tadi, ada yang faham cara ni, dan mungkin bila saya terang cara ni orang ada yang makin pening pula kan. Tapi kalau rasa pening cara ni, ingat yang tadi. Okay. Tapi kalau dua-dua pening, bagi tahu okey. Setakat ni jelas, alhamdulillah. Okey. Jadi itu konsep mauqi', hukum dan alamat. Jadi awak kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan saya bila kita baca, bila pengarang kitab ini tulis apa, ditulis apa? Ditulis al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati alaiha. I'rab itu adalah perubahan ataupun mengubah. Kita sedang mengubah baris-baris akhir yang ada pada kalimah-kalimah itu. Kerana apa kita ubah tu? Kenapa kita ubah jadi sekejap jadi ni sekejap? Kenapa? Sebab apa sebab dia? Kerana berbezanya amil, berbezanya faktor yang masuk ke dalamnya. Ad-dakhilah, yang masuk ke atas perkataan itu. Jadi perbuatan kita buat tu, itulah kita panggil i'rab. Okey. Okey, setakat malam ni ada soalan ke? Ada soalan? Cuba nak tanya yang lepas-lepas. Okey, mutawif. Tak ada tak? Alhamdulillah faham. Okey, faham Okey, sebenarnya saya nak kalau saya sambung jadi panjang pula. Jadi saya rasa sampai sini dulu. Awal sikit lah, sejam dalam sejam kita kelas kita. Satu lagi dalam keadaan saya ada masalah teknikal sikit. Awak mungkin pun ada dengar bising-bising sikit kan. Jadi saya buat sejam lah malam ni. Boleh ke Ustaz Arif? Kalau tak ada soalan nak tanya, sekadar itu dulu. Syukran ala husni istima'ikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.